Muhammad Fazli Al-Yamani. Tajuk kita perkongsian tentang kitab Matan Zumat, dan boleh dengarkan ulangannya nanti, dan kita akan sambung untuk minggu depan, Ustaz. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Adakah anda sedang memandu di lorong sesuai dengan kelajuan kenderaan anda? Jangan ekori kenderaan di depan atau memandu terlalu rapat. Sebagai pemandu, ia bukan sahaja merimaskan, ia tidak mungkin dapat bertindak mengelakkan pelanggaran dalam keadaan kecemasan. Jika anda di lorong laju dan pemecutan kereta anda dihalang oleh kereta yang lebih lambat, anda hanya perlu pancarkan lampu depan kereta anda untuk menandakan hak kelancaran perjalanan anda. Mengekori kereta depan cuma membahayakan diri anda serta orang lain. Jaga jarak anda mampu mengubahnya. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Bicaranya tanpa suara. Bila hati berbicara, hanya perilaku yang mentafsirkan segalanya. Hati. Bila hati disirami iman dan takwa, insan itu pasti mulia dan merdeka. Tapi bila hati dipalit dosa dan dosa, damainya hilang, keluh kesah, jiwa pula meronta. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya
Dalam berbagai riwayat hadis dilaporkan bahawa Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah di masjidnya, baginda akan berdiri di atas sepotong batang pohon tamar yang dikhaskan untuknya. Setelah beberapa lama, seorang sahabat mulia radhiyallahu anhu menawarkan untuk menukang sebuah mimbar tempat junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Tawaran itu dikabulkan. Lalu sebuah mimbar bertangga 3 atau 4 dikerjakan untuk mengganti batang pohon tamar. Setelah mimbar itu siap, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lebih selesa. Lalu baginda pun mula meninggalkan batang pohon tamar dan menggunakan mimbar yang disediakan untuknya. Apabila itu berlaku, kedengaranlah di dalam Masjid Nabawi suara ratap tangis seperti unta betina meratapi anaknya. Suara ratapan itu kedengaran di seluruh ruang masjid dan amat menyayat hati. Rupa-rupanya ia adalah suara batang pohon tamar yang hibah kerana ditinggal junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila menyadarinya, maka ramailah sahabat yang menangis. Batang pohon tamar itu terus menangis hinggalah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan memeluknya. Lalu diamlah ia. Baginda kemudian bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, law lam altazimhu, lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah, tahazzunan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, jika aku tidak datang memeluk batang pohon tamar ini, nescaya ia akan terus begini hingga ke hari kiamat kerana hibah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kerinduan batang pohon tamar kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini, beliau akan menangis dan mengujar, "Wahai manusia para hamba Allah, sepotong kayu meratap hibah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tahu siapa baginda itu. Selayaknya kamu sekalian lebih patut untuk rindu menemuinya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Pun 11:08 pagi. Selamat pagi para pendengar ya, yang mungkin tengah sibuk kat pejabat ya. Gulu kilim menghantar orang lepas jabatan ni ke jabatan ni. Mungkin kena sabar ya, tugas kan. Yalah, mana ada istilah tak penat kan. Kalau dah bekerja tu mesti penat ya. Cumanya pandai-pandailah bagikan masa mana nak buat kerja, nak rehat, nak makan ya. Yang penting sekali bila tiba waktu balik nanti, kita dah siap semua kerja seboleh-bolehnya dan kita puas hati dengan apa yang dah kita lalui hari ini. Okay. Dan juga yang memandu sentiasa dipesankan semua stesen radio duk pesanlah kot. Hati-hati memandu ya. Moga selamat sampai ke mana jua destinasi. Yang baru dapat kereta baru hari ni, mungkin semangat dia lain macam sikit kan. Yelah, kereta baru, mood baru. Yang penting jagalah ya, apa yang kita ada tu syukuri segala nikmat yang Allah berikan tu dengan sebanyak-banyak syukur. Okey, lagu yang nak main pun lagu syukur lepas ini, dinangan Allahyarham Datuk Sharifah Aini ya. Syukur apa yang kita nak Allah, kita tak pernah pun minta, Allah dah bagi. Nafas tak ada nak minta dah dapat dah ya. Banyak benda yang kita tak minta tapi dah dapat dulu. Jadi seharusnya syukur itu mendahului segala perkara. Dan segmen tajaan akan kembali sekejap lagi 11:15 pagi ya. Dan
juga untuk anda, kita akan kembali berkongsi lagi macam-macam perkara hari ini. Pertemuan kita sampai 2 petang nanti menerusi slot aspirasi. Dengarkan lagu yang dimasukkan tadi. Dengan syukur, moga-moga Allah tambah sebanyak-banyak nikmatnya ke atas kita semua, insya-Allah. Walau sedikit ku terima anugerah darimu ya Tuhanku. Ku yakini setiap kejadian pastikan ada hikmahnya. Andai berlebihan yang kau berikan gemetar rasa seluruh jiwaku, curiga riak menguasai diri, aku hanyut kealpaan. Allah, ku bermohon kepadamu, buka hijab ketakwaan. Andai terleka diriku ini, tunjukkan ku jalan yang benar. Engkau dekat tak sejarak padi, jauh tidak sejengkal jari. Aku merindumu ya ilahi, kekasihku yang sejati. Walaupun sederhana ku terima, hitam atau putih kehidupanku, setiap kejadian kau tentukan. Ku bersyukur kepadamu, Allah, Allahu ya Rabbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria nampak? Ingat lagi wakaf Selangor Muamalat? Ingat, kan dulu kita sama-sama berwakaf di Bank Muamalat. Ada apa? Kalau kamu nak tahu, wakaf Selangor Muamalat kini telah laksanakan pelbagai projek kebajikan hasil daripada kutipan wakaf. Sumbangan mesin dialisis, alat-alat keperluan untuk sekolah, hospital dan juga rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Oh ya ke? Alhamdulillah, tercapai impian kita. Kali ni aku nak berwakaf secara berterusan melalui arahan tetap. Aku dengar Bank Muamalat tidak kenakan charge untuk transaksi ni. Elok sangatlah tu. Semoga amalan kita diterima Allah. Sumbangan anda amat berharga kepada mereka yang menerimanya. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 888787. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kejaya
Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik Kim PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Ceringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Safran Integrated Marketing, pengeluar Jos Tok Guru. Assalamualaikum. Benarlah firman Allah, fihi syifa'ul linnas, di dalam madu lebah itu terdapat penawar bagi manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah kamu dengan habbatus sauda sebab di dalamnya penawar kecuali mati. Dapatkan madu mujizah, habbatus sauda dan madu cedar dari Yaman. Edaran Saffron Integrated Marketing. Hubungi 019-240-4010 atau layari www.tokguru.net. Produk berasaskan habatus sauda Jedamu Tok Guru, minyak habatus sauda Ilhasam, madu habatus sauda Mahaba, kopi habatus sauda Tok Guru. Hubungi 019-240-4010 atau layari tokguru.net. Tetaplah kamu dengan habatus sauda. Ini kerana sesungguhnya ia mengandungi penawar bagi segala penyakit kecuali asam atau mati. Hadis sahih Bukhari Muslim. Produk Muslim edaran Saffron Integrated Marketing. Okey, kembali kita saat ini para pendengar. Terima kasih yang sudi bersama. Okey, macam biasa kita waktu ni ada segmen tajaan ya. Kembali bersama dengan Saffron Integrated Marketing. Minggu lepas kita ada duta produk ni seorang aja. Kali ni berdua. Tauki besar jemputan sama kita ada Cik Mat ya. Dan juga kita ada Ustaz Fauzi selaku duta produknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Konti. Sama. Dan bersebut produk jenama Tok Guru, saya ingat seantero Malaya lah dah kenal ya. InsyaAllah. Okey, dan produk-produk yang dihasilkan pun makin lama makin bertambah, terutamanya maksudnya berkembang Okey, mungkin di awal ni sesuatu nak dikatakan oleh Cik Mat sendiri. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ini kita dapat ke udara dan bersama dengan Siti DJ Siti. Lama betul. Lama, 8 tahun ada kan. Kita tak ke udara. Baru dapat hari ini. Alhamdulillah. Minggu lepas saya tak sihat. Okey, baik. Ada benda yang saya nak, ada perkara yang saya nak war-warkan. Okey, insya-Allah. Kita dalam proses beberapa produk baru kita akan keluarkan insya-Allah. Okay. Dan semuanya kebanyakan insya-Allah memang di bawah jenama baru Tibuna. Saya rasa pendengar Radio IKIM mungkin sebelum ni dah biasa dengar perkataan Tibuna. Dan biasa Tok Guru kan, Tok Guru, produk Tok Guru Mujizah. Kali ni kita akan naikkan jenama Tibuna insya-Allah. Nantikanlah mungkin sebulan lagi ke, sebulan setengah ke, kita akan dah keluarkan produk-produk baru di bawah jenama Tibuna insya-Allah. Banyaklah yang kita sedang rancangkan keluarkan insya-Allah dalam proses kesemuanya insya-Allah. Dan biasanya pendengar IKIM orang pertama yang akan tahu dulu produk-produk baru ni. Belum keluar lagi kita dah berkongsi. Okey. Seperti biasa hari ini insya-Allah Ustaz akan berkongsi tentang produk kita di bawah jenama Mujizah, produk Tok Guru, madu sebagainya. Jadi saya nak berkongsi di sini sebelum saya serah pada Ustaz, iaitu 3 buah buku rahsia makanan sunnah. Okey. Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa, Jom Belajar Sampai Ijazah Master PhD. Tulisan Dr. Azlan Syaiful Baharum.
Kemudiannya jaminan rezeki dengan sedekah jangan kedekut. Tulisan saudara Muhammad Nasruddin Dasuki. 3 buah buku ini anda boleh dapatkan di kedai-kedai buku yang berhampiran dan juga di kedai buku MPH. Dengan harga-harga, dan dia buku ni tidak dia sifar GST Okey, harga dia untuk Semenanjung Malaysia bagi buku Rahsia Makanan Sunnah RM25. Bagi buku Jom Belajar Sampai Ijazah Master PhD harga dia RM29.50. Dan buku Jaminan Rezeki dengan Sedekah Jangan Kedekut boleh dapat dengan harga RM36. Okey, dan sementara tuan-tuan mendengar insya-Allah perkongsian kita Saban Minggu, anda boleh layari laman web kita www.tokguru.net www.tokguru.net, dan juga Facebook boleh tuan-tuan like Rahsia Makanan Sunnah Official Rahsia Makanan Sunnah Official. Dan anda boleh berhubungi terus ibu pejabat kami sambil anda dengar. Nombor talian hotline kita 019-240-4010 019-240-4010, ataupun nombor ibu pejabat kami 03-5518-8404. InsyaAllah itu sajalah sebagai mukadimah Siti. InsyaAllah akan disambung oleh Ustaz selepas ini tentang produk seterusnya, insyaAllah. Okey, kita rehat seketika. Kita akan kembali lepas ini. Kita nak tanya ni, Ustaz Fauzi ni sibuk sangat. Dia masa juga tulis buku rupanya. Okey, agaknya berapa persenkah masa tidurnya Ustaz ya? Okey, kita rehat sekejap. Kembali selepas ini. Assalamualaikum. Benarlah firman Allah, fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu lebah itu terdapat penawar bagi manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah kamu dengan habatus sauda, sebab di dalamnya penawar kecuali mati. Dapatkan madu mujiza, habatus sauda dan madu cedar dari Yaman. Edaran Saffron Integrated Marketing. Hubungi 019-240-4010 atau layari www.tokguru.net. Okey, kembali kita bersama menerusi segmen tajaan Ustaz Fauzi Mustafa. Ada masa tulis buku Curi-curi masa. Okey, selain daripada ni dia Rahsia Makanan Sunnah, buku apa lagi yang Ustaz dah buat? Kita akan buat buku tentang rawatan yang betul-betul ruqyah lah. Yang berkaitan dengan alam jin, syaitan. Pengalaman saya berubat orang. Dan juga perkara-perkara khurafat yang sekarang ni bercanggah dengan hukum syariat yang banyak melibatkan rawatan tapi menggunakan nama Islam. InsyaAllah akan keluar nanti. Saya banyak pula benda pelik zaman sekarang makin moden timbul pula benda makin betul, banyak makin banyak. Canggih Syaitan pun canggih sebenarnya kan. Okey Ustaz, mungkin boleh cerita sikit apa antara kebaikan produk yang dihasilkan oleh Saffron Integrated Marketing ni. Sebab kalau kita tengok banyak juga syarikat-syarikat lain yang mengeluarkan makanan yang berasaskan batu sauda, madu. Okey Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati DJ kita, penyampai yang bertugas pada pagi ni, Siti dan juga Cik Mat, dan tuan-tuan dan puan-puan pendengar setia IKIM FM. Berbalik kepada makanan sunnah lah saya sebut ataupun makanan-makanan yang menyihatkan, yang kita sebut sebagai suplemen, makanan tambahan. Sebenarnya memanglah kalau kita lihat syarikat-syarikat lain pun memang sekarang ni orang kata apa, macam cendawan tumbuh di musim hujan kan. Banyak orang kata apa, produk-produk yang seumpama Saffron Integrated Marketing. Bagi kami tidak ada masalah lah kita bersaing secara sihat. Saya pun kita pun ada grup kita sebenarnya kita ada macam bukan persatuan tapi orang kata apa Cik Mat dia punya rangkaian lah kita berhubung antara satu sama lain supaya persaingan tu sihat dan harga itu kata apa tidak menyebabkan mana-mana rakan tersinggung so kita memikirkan semua itu. Kita lagipun kita ni makanan sunnah, so token-tokennya kena ikut sunnah lah dari segi akhlaknya, cara berniaga, kaedah pemasaran dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, saya nak sebut pada pagi ni Siti dan juga saudara-saudari semua tentang produk kami yang berasaskan apple. Jarang kita dengar kan. Biasa kita dengar berasaskan kurma, berasaskan madu, berasaskan delima, berasaskan minyak zaitun, habatus sauda.
Tapi yang ini berasaskan apple. Apple ni memang bukan makanan kita sebenarnya, ya. Apple ni makanan orang putih ke orang putih, ya. Orang putih lah. Saya pergi Mekah pun tak banyak apple. Jarang-jarang makan apple lah, ya. Orang makan buah kurma, buah kismis atau buah zabib, dan juga makan buah tin. Tapi apple sebenarnya, apple ni salah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, untuk mengurangkan kadar kolesterol. Apple ni bagus kita makan, sama ada kita buat kita blend, ada jus apple kan, ataupun kita buat cuka apple, contohnya, ataupun makan begitu saja. Saya tidak gemar makan begitu saja sebab dia macam kena kunyah banyak kali apple ni. Sebab dia bukan liat, tapi dia macam pejas kan, kena kunyah-kunyah, gigi kita tak pernah ada kan. Ada tapi tak pernah kuat. So dia mampu mengurangkan kadar kolesterol dan risiko penyakit-penyakit kronik yang tertentu lah, ya. Sebab itu kita galakkan orang makan apple, ya. Selain ada buah-buahan yang lain, dan dia juga mempunyai kadar serat yang tinggi. Buat apple, sebab tu bila kita makan tu macam dia macam kita rasa macam satu sedap lah, macam pejal. Yang pejal itulah serat sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat orang makan apple ni, sebenarnya dia makan makanan yang paling baik sebab dia kaya dengan serat, dan makanan yang kaya dengan serat ni bagus untuk jantung, dan dia mengelakkan kita daripada masalah sembelit. Jadi siapa-siapa di luar sana ada masalah sembelit sekarang ni kan, saya galakkan makan apple lah, ya. Ataupun jus apple ataupun cuka apple, ya. Dan dia dia menahan selera makan. Cuka apple ni bagi siapa-siapa yang nak diet, elok dia makan apple ataupun jus apple ataupun cuka apple, sebab dia menahan selera, tahan selera, bukan menambah selera. Jadi kadang-kadang kanak-kanak, anak-anak kecil dia tak suka makan apple. Memang tak suka. Dia masak satu keras sikit, ya. Sebab itu bagi anak-anak kecil, kadang-kadang saya kita galakkan supaya dia makan jus lah, ya. Dalam pepatah orang putih dia kata apa? An apple a day keeps the doctors away. So kalau hari-hari makan apple, insya-Allah kita akan jauh doktor kan. Sebab tidak ada penyakit apa-apa kan. Tapi apa pun produk kami sebenarnya ialah produk yang berasaskan apple, namanya cuka apple. Cuka apple ni saya ingat sudah dari di luar sana sebab sudah pun tahu cuka apple ni rasanya macam mana, ya. Dan cuka ni sebenarnya, cuka ni memang ada dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik lauk ialah cuka, ya. Dan Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berkatilah cuka, ya. Kerana cuka adalah lauk para anbiya sebelumku, hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kita lihat cuka ni, dia macam-macam cuka ada, Siti. Ada cuka berasaskan apple, ada cuka berasaskan kurma, ada cuka berasaskan anggur dan buah-buahan yang lain lah, ya, yang kita peram. Sebenarnya tidak ada masalah mana-mana cuka sekalipun, ya. Yang penting berasaskan buah-buahan, ya. Bukan cuka getah tu, ya. Yang tu bahaya, ya, makan cuka asid tu, ya. Ini cuka buah-buahan. Dan kita lihat satu kajian daripada seorang orang barat yang menyatakan bahawa cuka yang paling bagus ialah cuka apple, ya, sebab dia memang tiada tandingannya, termasuk kandungan nutrisinya memang dengan tambahan fungsinya yang membawa kesan-kesan positif kepada peminum cuka apple tadi, ya. Dan cuka apple ni dia membersihkan usus kita daripada bakteria yang berbahaya. Minum je, dia sebenarnya cara minum pagi sekali, satu sudu cukup lah, campur dengan air suam. Kalau tak larat minum macam tu, rasa macam pedas-pedas, memang cuka ni pedas, kita galakkan supaya masuk dalam gelas suam, ada air suam tu, dan campur dengan madu, supaya nak hilangkan rasa pedas dan kita boleh minum dengan selesa lah. Dan sebelum tidur, satu sudu campur dengan air suam, kalau rasa nak sedap, campur dengan madu lebah, ya. Dia membersihkan usus kita daripada bakteria berbahaya. Dan cuka apple dia kaya dengan asid organik dan garam mineral, dan jika diminum dengan air, saya sebutkan tadi kan, dia boleh menghentikan ceret-beret ataupun sembelit ataupun muntah-muntah. Bagi orang yang ada masalah keracunan, memanglah keracunan makanan ke apa ke, dia akan muntah, dia akan ceret-beret, diarrhea, ya. Dan insya-Allah bila kita minum cuka apple, dia akan meredakan sakit perut yang memulas.
Dia bukan kata sakit perut saja, dia memulas sekali perut kita ya. Dan cukai apple ni bagus untuk membersihkan buah pinggang kita dan mengatasi masalah tidak boleh tidur malam. Ya. Saya memang boleh tidur malam, tapi tidur malam saya sikit je, lebih kurang 4-5 jam tidur malam. Sebab itulah mencuri-curi masa untuk buat kerja-kerja lain kan. Jadi bagi mereka yang tidak boleh tidur malam, tak boleh, walaupun sekejap pun tak boleh. Dia macam tak ada rasa nak tidur. Maka kita galakkan supaya dia mengambil cukai apple sebelum dia tidur. Satu sudu besar tu campur dengan satu gelas air suam dan bancuh dengan madu lebah. Dan bagi mereka yang mengalami kepenatan pada bahagian kaki. Ini kajian saintifik ya. Bagi mereka yang penat, sebab bila kita berjalan yang penat kaki. Saya balik umrah baru-baru ni, yang paling penat kaki ya. Sebab kerja kita berjalan, naik bukit, turun bukit, tawaf, sa'i kan. Kaki tu sampai Malaysia dia bengkak. Dia macam kena satu benda yang orang kata membengkak kaki kita. Memang penat lah. So bagi mereka yang ada masalah kepenatan akibat berjalan terlalu jauh ataupun berdiri terlalu lama sampai bengkak-bengkak kaki, maka boleh segarkan kembali kaki kita menggunakan cukai apple. Maksudnya cukai apple tu kita masukkan dalam satu bekas air suam dan kita masukkan secawan cukai apple. Kita rendam kaki kita. Dia akan menyegarkan balik kaki kita yang kepenatan dan keletihan akibat berjalan jauh ataupun berdiri terlalu lama ya. Bayangkanlah orang berdiri, kerjanya berdiri kerja dia. Macam tak ada siapa kerjanya berdiri je. Tukang gunting rambut. Kerjanya berdiri berjalan kan. Maka orang macam ni dia penat lah. Kalau 10 orang queue, satu kepala setengah jam katanya. Maka berjam-jam dia akan berdiri. So kita galakkan supaya upah gunting rambut tu belilah sebotol cukai apple untuk menyegarkan kembali kakinya, besok nak gunting lagi. Jadi sebab itu saya galakkan dalam rumah mesti ada cukai apple lah. Dan satu lagi bagi mereka yang mengalami masalah obesiti, obesiti, dia tidak akan mengenal dengan Siti DJ ni, obesiti ni. Yang Siti ni slim ya. Obesiti ni ialah masalah orang kata tembam ya. Nak kata gemuk nanti orang marah pula kan, tembam, comel gitu ya. Jadi sebenarnya obesiti ni walaupun nampak comel, tapi sebenarnya dikaitkan dengan penyakit kronik yang berbahaya. Bukan satu tapi banyaklah penyakit kronik akan berkumpul bila mana ada obesiti ya. Orang kata dia akan mengancam nyawa, seperti diabetes, sakit jantung ya, kanser disebabkan obesiti ni ya. Dan akhirnya berlakulah lebihan-lebihan lemak pada perut, pada punggung. Orang perempuan kat mana ya biasanya? Bahu, peha kan, macam buah pear dia kan. Jadi macam tu, dia tak cantik lah ya. Dan benda ni nak sorok payah. Sebab tu kadang nampak ya, jadi bila nampak tu dia kata macam tayar spare je kan. Jadi sebab itu kita galakkan supaya ada suplemen. Dia bukan ubat, dia suplemen untuk kita buang balik lemak tadi. Kita bukan nak kurus tapi nak buang lemak tadi ya. Sebab benda ni akan menyiksa hidup kita. Kita nak cari seluar yang sesuai pun payah, nak pilih baju pun payah ya. Kalau naik flight tu kadang-kadang duduk kelas ekonomi, ya Allah, terpaksa angkat dia punya armrest tu kan. Sebab tak muat. Kalau duduk business class okeylah ya. Jadi sebab itu bagi orang yang mementingkan keselesaan, mementingkan kecantikan ya, pasti tidak keberatanlah mengeluarkan wang ya. Bagi orang kaya tidak ada masalah, dia boleh buat pembedahan membuang lemak-lemak tadi kan, lebihan lemak, nak membaiki keadaan perut yang menggelebeh ya, yang boyok itu ya. Di Malaysia ni memang kadang-kadang pembedahan seperti ini dapat perhatian ramai lah ya. Cuma saya nak sebut alangkah baiknya kalau kita pilih satu cara yang lain ya, yang tidak orang kata memberi kesan kepada meninggalkan kesan-kesan lah ya, yang tak baik. Saya mencadangkan agar kita menghancurkan lemak dalam badan kita tanpa melalui pembedahan dengan meminum cukai apple. Dia kena minum, bukan sapu kat perut macam tu ya. Kan sapu kat perut, sapu kat punggung, dia tidak keluar lemak, tapi kita kena minum. Sebenarnya bagi saya lah, lemak yang paling bahaya Siti ialah yang berada di saluran jantung kita. Dia akan blok ya. Setelah berlakunya heart attack ya, akhirnya kita kena stroke ataupun kita mati mengejut gitu ya.
Sebab itu saya galakkan supaya bagi kita kadang-kadang nampak kurus, ya, tapi dalam tu ada lemak banyak kat jantung. Mengambil cuka apple ataupun cuka kurma lah secara sistematik, atau mana-mana cuka lah, ya. Dia selain daripada menghancurkan lemak, dia juga akan dapat mengatasi masalah keracunan makanan dalam badan kita. Sebab tu dia bersihkan usus dan dia bersihkan buah pinggang sekali, ya, cuka apple ni. Dia bagus untuk pencernaan, penghadaman, dan dia juga bagus untuk melancarkan peredaran darah kita. Cuma bagi orang yang belum makan lagi, dia rasa, ya ke? Kita galakkan, cuba dulu sebotol, daripada Saffron Integrated Marketing. Kita ada sediakan cuka apple. Cuka apple ni saya rasa bagi mereka dah biasa, alhamdulillah, ya. Memang Ustaz betul Ustaz cakap tadi, sebab saya dah turun kg saya, contoh kan, sebab dah lemak-lemak tak ada lah, alhamdulillah. So bagi mereka dah cuba cuka apple tadi, boleh dah share dengan kawan-kawan yang lain, ya, supaya mereka juga dapat menikmati kehidupan macam kita juga, ya. Cuka apple ni nanti Cik Mat beritahu lah harganya berapa. Saya tidak boleh kok ada harga GST dan sebagainya, kan. Bukan sifat GST, kita serap GST. Itu bagusnya Saffron ni, kita serap GST, ya. Barangkali pada buku tadi, kan, buku tadi ada serap GST, kan. Tapi kalau produk ni Cik Mat sendiri cakap lah, ya. Mungkin ada, memang kita kena ada GST pun, ya. Kita nak cerita tentang madu lebah, Siti, ya. Madu lebah ni satu makanan yang tidak asing lagi di Malaysia, sebab madu lebah ni macam-macam madu ada. Madu tualang, madu kita dah bincang minggu lepas, kan. Madu durian, ada madu apa lagi Siti? Madu habatus sauda dan sebagainya. Cuma saya nak share di sini madu Yaman. Madu Yaman ni madu yang paling terbaik, paling baik lah, bukan terbaik, paling baik dan paling berkualiti di dunia ini, ya. Harganya alhamdulillah berpatutan dan boleh kita beli, dan madu Yaman ini sebenarnya orang carilah. Saya ingat pelajar-pelajar kita dari Yaman dah balik sekarang ni, kan. Saya rasa tak sempat bawa madu kot, sebab balik terpaksa emergency, kan, dalam keadaan gawat perang di sana. Kita sedia bekalkan madu Yaman kepada mereka yang hendak beli madu Yaman. Madu Yaman ni bagus sebab satu, pokok cedar ni dia tidak ada di negara-negara lain, ya, begitu banyak, ya, kecuali di pergunungan di Yaman saja. Dan lebah ini dia memang menuju ke pokok-pokok cedar di pergunungan Yaman, dan dia menghisap madu nektar bunga cedar tadi, dan akhirnya terhasillah dipanggil madu cedar. Cedar pokok, ya. Sebab itu biasanya apa yang lebah hisap, bunga jenis apa, maka jadilah madu sebut jenama apa. Sebab saya sebutkan minggu lepas, dia hisap nektar bunga habatus sauda, maka kita panggil madu habatus sauda, ya. Dia hisap nektar pokok tualang, bunga tadi tu, maka kita panggil madu tualang, ya. Tengok, sebab dia tak payah lari dah, memang biasa kalau Malaysia ni kat pokok tu lah dia buat sarang, ya. Kalau dia hisap nektar bunga durian, kita panggil madu durian, ya. Dan madu ini semua, saya ingat semua dah tahu tentang sejarah madu, dan Al-Quran diceritakan tentang madu Shifa'ul Linnas sebagai penawar, penyembuh untuk masalah-masalah manusia. Dalam syurga pun ada sungai madu, Siti, ya. Dan itu yang ajaibnya, di dunia ada madu, dalam syurga pun ada madu. Dan madu dalam syurga ni subhanallah, dia bukan sebotol-botol macam kita buat sekarang ni, tapi dia sungai. Ambil lah banyak mana, minum lah banyak mana pun, tak kisah, tak ada masalah. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, dan ada sungai air biasa ataupun air mineral. Dan madu ini dalam sejarah Nabi sendiri pun pernah merawat mengguna madu. Maknanya madu ni salah satu bentuk rawatan, ya. Nabi pernah sebut, ya, antara bentuk rawatan ialah yang pertama ialah madu lebah, ya. Yang keduanya ialah berbekam. Yang ketiganya ialah penggunaan besi panas, ya, untuk menghentikan pendarahan. Sebab itu tapi Nabi larang masa tu menggunakan besi panas, ya. Tapi sekarang ni mungkin disebabkan kita dah ada bius, ya, maka besi panas tersebut digunakan di hospital, ya. Tidak ada masalah, sebab zaman Rasulullah tidak ada bius lagi ketika itu.
Jadi dengan sebab itu salah satu cara merawat ialah menggunakan madu, dan Nabi sendiri pernah mengkhabarkan kepada seorang sahabat supaya memberi minum kepada saudaranya yang sedang sakit perut, dan akhirnya sudah 3-4 kali minum madu, akhirnya saudaranya tadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih Bukhari dan juga Muslim, ya. Dan Rasulullah sangat menyukai madu lebah. Ya. So apa kata kalau kita pertama kita berubat menggunakan madu, ya. Sekarang ni kena amalkanlah minum madu, jangan tunggu sakit. Sekarang kena amalkan minum madu. Sebab apa? Sebab dalam sejarah, dalam sirah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang Nabi suruh seorang laki-laki memberi minum madu pada saudara sakit perut tadi. Dia dah sakit perut baru nak cari obat, ya. Maknanya sampai beberapa kali minum madu barulah akhirnya sembuh. Artinya perut saudara tadi tu dah rosak dah, keracunan yang teruk. Akhirnya nak sekali minum madu memang tak sembuh lah. Akhirnya beberapa kali minum madu barulah akhirnya sembuh, ya. Dan Nabi pernah sebut, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu mendapatkan rawatan, pengubatan daripada 2 perkara, al-asal wal Quran. Yang pertama madu lebah, yang kedua Al-Quranul Karim sebagai ruqyah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu segi sirah, ya, dari segi sirah agama kita menggalakkan begitu. Tapi dari segi kajian moden, subhanallah, ya, kajian moden pula kalau kita lihat lagi ke depan lah, ya, dan dia lagi spesifik, ya. Madu ini bagus untuk membersih luka. Subhanallah, sampai peringkat spesifik, ya. Sebab tu kajian menunjukkan bahawa penggunaan madu amat baik untuk membersihkan luka dan mempercepatkan proses penyembuhannya. Sebab itu saya sendirilah, kalau saya luka, saya akan ambil madu sikit, calik madu tempat luka. Sebab dia mempercepatkan proses penyembuhan luka, bersihkan luka dari kuman. Yang kedua, dia mempercepatkan proses penyembuhan. Sebab itu telah dibuat kajian, ya, di Colorado. Dia buat kajian dan eksperimen. Dia simpan pelbagai jenis kuman, virus ke dalam madu asli. Dia letak madu asli satu piring, kemudian dia letakkan kuman-kuman virus yang bermacam-macam tu dalam piring yang ada madu lebah tadi. Setelah menunggu beberapa ketika, beberapa lama, ternyata hasilnya amat mengejutkan. Orang yang buat eksperimen tadi, ternyata kuman dan virus hilang dan mati hanya dalam beberapa jam sahaja. Gaib, hilanglah, matilah, ya. Sebenarnya kalau kita lihat, inilah menyebabkan penyakit sebenarnya, virus, kuman, bakteria. Tapi akhirnya ni kajian dibuat, ya, di Universiti Fakulti Pertanian Universiti Colorado, ya. Jadi kita sebenarnya alhamdulillah lah, kajian demi kajian sebenarnya menunjukkan bahawa kita sebenarnya patut minum madu lebah. Dan kita ada madu cedar Yaman, berapa harganya Cik Mat akan sebutkan nanti. Dan kita ada madu cedar diperkayakan dengan royal jelly. Ni bagi mereka yang inginkan kesuburan, inginkan orang kata apa, tambah tenaga, tingkatkan daya ketahanan badan untuk awet muda, dan menambahkan kesuburan wanita lah, ya. Bagi mereka yang belum ada anak, saya galakkan minum madu cedar diperkayakan dengan royal jelly, ya. Atau bagi mereka nak tambahkan anak lagi, bukan tambah isteri, tambah anak, ya. Dan yang ketiganya madu habatus sauda, Siti, ya. Ini memang bagus bagi mereka ada masalah batuk-batuk, ya, masalah kahak dan sebagainya. Kita galakkan minum madu habatus sauda. Dan dia ada 2 ni, 2 in 1. Satu madu, yang kedua habatus sauda. Tapi kita tak campur sendiri, lebah yang hisap nektar bunga habatus sauda. So 2 in 1, ya. Dia punya rawatannya. So dua-dua kita dapat. Khasiat madu kita dapat, khasiat habatus sauda pun kita dapat, insya-Allah, ya. Harganya sangat berpatutan. Saya serahkan kepada Cik Mat untuk menceritakan detail tentang harga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Fauzi. Okey Cik Mat, harga untuk setiap produk tu berapa ringgit? Okey. Sebelum tu saya nak betulkan balik tu yang Ustaz tadi tersebut serap-serap GST tu. Alamak, orang pendengar salah faham lah, kan. Okey. Yang dimaksudkan buku ni, buku memang tak kena GST, Ustaz. Itu sebenarnya buku surat khabar semua, kan. Okey, jadi kenaan GST pada kadar sifar ke atas buku tertentu seperti buku latihan kamus, buku teks, buku rujukan, buku latihan kitab agama. Ni buku-buku ni kena kategori buku agama lah ni. Rahsia makanan sunnah, jom belajar sampai ijazah master PhD, dan juga jaminan rezeki dengan sedekah.
Dan seperti biasa memang produk-produk kita memang ada GST lah, tu pembetulan dia. Baik, tadi Ustaz bercerita tentang cuka. Alhamdulillah untuk pendengar yang dah biasa dengan produk cuka kita, Mujiza cuka apple asli, harga dia 500 ml RM35. Dan kita ada satu lagi cuka madu, harga dia RM55 untuk 500 ml. Dan keistimewaan kita ada madu yang cukup terkenal, insya-Allah dah lama kita pasarkan sejak tahun penghujung 2010 lagi. Dan kita dah perkenalkan, kata orang, kita ni yang paling awal lah sebenarnya. Dan hari ni saya tengok macam-macam jenama dah datang daripada madu Yaman. Itulah. Dan madu sidir Yaman di bawah jenama Mujiza, harga dia RM120 untuk 600 gram madu sidir Dan kita ada madu sidir yang diperkaya dengan royal jelly, harga dia RM150 untuk 600 gram. Dan madu habatus sauda RM100 untuk 500 gram. Dan dua gabungan madu dan cuka ni kalau tuan-tuan amalkan setiap pagi, biasanya kita selalu di Radio IKIM ni saya syorkan amalan 4 ramuan Anda amalkan. Gelas air suam, anda masukkan 1 sudu madu, kemudian masukkan 1 sudu cuka cuka apple atau cuka madu. Kemudian bolehlah anda minum minyak habatus sauda setengah sudu teh, dan juga minyak zaitun 1 sudu. Kita ada minyak zaitun juga yang kita pasarkan di bawah jenama Mujiza, 500 ml baru RM40 sahaja Dan kita ada di bawah jenama Tok Guru minyak habatus sauda, harga RM20 untuk 30 ml. InsyaAllah anda minyak habatus sauda tu jenama dia Ilhasam di bawah jenama Tok Guru. Baik, di minit akhir ni Siti saya war-warkan nombor talian. Sekali lagi, di awal tadi pun saya dah kongsi. Sekali lagi saya sebutkan. Sebelum tu laman web kita www.tokguru.net www.tokguru.net. Kemudiannya Facebook yang cukup top lah yang selalu kita kongsikan dengan pendengar di Radio IKIM ni adalah Rahsia Makanan Sunnah Official Rahsia Makanan Sunnah Official. Anda dapatkan di situ banyak maklumat kita akan kongsi, insya-Allah. Dan nombor hotline kita 019-240-4010. Anda boleh message WhatsApp, boleh, insya-Allah. 019-240-4010 dapat salin 019-240-4010. Anda boleh hantar semua maklumat, nak buat pesanan dan sebagainya juga melalui talian ini. Dan juga kita ada talian tetap 03-5518-8404 03-5518-8404. Dan anda boleh dapatkan ke semua buku yang saya sebutkan tadi, Rahsia Makanan Sunnah Ustaz Fauzi, Jom Belajar Sampai Ijazah Master PhD Dr. Azlan Saiful Bahrum, dan juga Jaminan Rezeki dengan Sedekah Jangan Sekedekut Saudara Muhammad Nasruddin Dasuki. Di ketiga buah buku ni boleh dapati di kedai-kedai berhampiran, kedai-kedai buku berhampiran, dan juga kedai buku MPH di seluruh Malaysia, insya-Allah. Saya rasa itu sahaja perkongsian kita minggu ni Siti, insya-Allah. Itu sahaja, kita jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Cik Mat dan juga Ustaz Fauzi mewakili staff Integrated Marketing. Kita dah sembang panjang dah tentang produk-produknya, bukunya, dan juga nombor yang boleh anda hubungi untuk mendapatkan produk yang disebutkan tadi. Jumpa minggu depan dan juga masa mendatang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk anda teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Produk berasaskan habatus sauda Jedamu Tok Guru, minyak habatus sauda Ilhasam, madu habatus sauda Mahaba, kopi habatus sauda Tok Guru. Hubungi 019-240-4010 atau layari tokguru.net. Tetaplah kamu dengan habatus sauda. Ini kerana sesungguhnya ia mengandungi penawar bagi segala penyakit kecuali asam atau mati. Hadis sahih Bukhari Muslim. Produk Muslim edaran Saffron Integrated Marketing. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Saffron Integrated Marketing, pengeluar jus Tok Guru. Produk berasaskan habatus sauda Jedamu Tok Guru, minyak habatus sauda Ilhasam, madu habatus sauda Mahaba, kopi habatus sauda Tok Guru. Hubungi 019-240-4010 atau layari tokguru.net. Tetaplah kamu dengan habatus sauda. Ini kerana sesungguhnya ia mengandungi penawar bagi segala penyakit kecuali asam atau mati. Hadis sahih Bukhari Muslim.
produk Muslim edaran Saffron Integrated Marketing. Sallallahu 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 alaihi wasallam sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Allahu 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 Allah Allahu 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 أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله 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 يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين. حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. الله 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 حنت بالسرى إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك. عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. الله 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 الله
صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 Setelah anda tiada, hartanah, pelaburan, akaun bank, unit amanah dan juga pelaburan anda di ASNB akan dibekukan. Ia akan mengambil masa untuk yang tersayang menuntutnya. Namun, dengan perkhidmatan hibah amanah dan pengisytiharan amanah ASNB, kami boleh membantu mengagihkan pelaburan ASNB anda kepada yang tersayang dalam 21 hari. Daftar di pejabat ASNB tertakluk pada terma dan syarat. Layari asnb.com.my. Bagi 2 tahun pertama usia bayi anda, susu terbaik untuknya ialah susu ibunya sendiri. Tambahkan pengeluaran susu ibu untuk penyusuan anak anda dengan coklat berfungsi Mama Milky. Tanpa perlu pancuran air, Mama Milky jenama hijrah dengan rupa dan rasa sedap coklat sebenar, senang dibawa, senang disimpan, nyata berkesan. Mama Milky satu lagi keluaran bermutu dari pengeluar coklat Minda Hijrah. Hubungi atau SMS talian 017-881-9111 dan 013-260-1010 atau layari facebook.com/coklatminda. Sedap, mudah, berkesan. Kosovo, a bullet went astray into a mother's heart. In the skies of Kosovo, a missile whistle passed and tore her home apart, and so